Kita ni punca yang jadi tak berkat dalam hidup ni apa? Bukankah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran? Allah Ta'ala pesan, wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik pada mak bapak. Setengah orang tuan-tuan dia tak nilai mak bapak ni, tak nampak pun sebab mak bapak dia tak ada UPSR. Dia pula ada degree, dia pula ada master, dia pula ada PhD. Hari ni orang duk bangga tuan-tuan, saya ada PhD, saya doktor. Doktor gunung. Apa beza kita tuan-tuan? Kita serupa. Hang doktor macam mana pun, tapi kalau tak ikut Islam jadi rendah. Tak percaya tuan-tuan, cuba tengok waktu dia bersalin, waktu dia bersanding, waktu dia kahwin. Cuba tengok orang bersanding, duduk atas pelamin, sanding. Doktor tu mula-mula bersanding atas pelamin, kemudian ada pula juru cakap, pengantin tolonglah turun tengok orang. Dia pun turun tengok pintu pagar, tengok dekat pintu besar. Takkan tengok depan je, tengoklah belah kanan pula. Tengok belah kanan. Nanti orang basuh pinggan di dapur pula cakap, takkan tak tengok kita? Tengok pula kita. Nampak tak tuan-tuan? Orang yang mengidang pula, takkan tak tengok kita orang pula? Tengok orang pula. Jadi cerdik tak cerdik tuan-tuan? Jadi tak cerdik juga, walaupun doktor sekalipun. Sebab apa? Sebab kau tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdik dipanggil sebagai ulul albab. Orang yang cerdik ialah ulul albab. Allah Ta'ala sebut ulul albab ni bukan dengan sebab dia ada master. Ulul albab ni dia ada dua, satu zikir, satu fikir. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 190, ayat 192, ayat 193. Allah Ta'ala sebut, siapa dia? Orang yang berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah terang-terang sebut dalam ayat itu. Golongan ulul albab ialah golongan yang ingat pada Allah waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring. Dia ingat pada Allah, dia sebut nama Allah. Kemudian dia berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dia berfikir tentang kejadian bagaimana Allah menjadikan dunia ini. Dia kaji di situ. Maka orang ni cerdik, dipanggil sebagai zikir dan fikir. Ni baru cerdik. Hari ini manusia tak mengkaji tentang penciptaan langit dan bumi, perselisihan malam dan siang. Dia tak mengkaji tentang ciptaan Allah, sifat Allah. Dia mengkaji zat Allah, dia mengkaji hakikat Allah. Akhirnya tak semayang. Cuba tuan-tuan tengok hari ni orang tak semayang. Sebab apa dia tak semayang? Kita tanya dia, kenapa tak puasa? Kenapa tak semayang? Yuk. Dia tak cakap, engkau tak belajar hakikat. Hakikat apa? Hakikat mengenal Allah. Saya tak faham. Sebab itulah engkau kulit, aku isi. Nampak tuan-tuan, ni belajar hakikat ni. Siapa yang jadikan kau? Allah. Hakikatnya dalam dunia ni Allah jadi tak semua benda? Ya, Allah jadikan. Tahu tak apa? Itu hakikat. Allah yang jadikan aku. Allah yang jadikan aku. Betul? Betul. Hakikatnya Allah jadikan aku. Tidakkah Allah juga yang menjadikan apa yang aku buat? Itu hakikat. Sebab itu aku tak puasa. Sebab itu aku tak semayang. Hakikatnya Allah yang jadikan aku tak semayang. Bukan salah aku, Allah jadikan. Tuan-tuan ambil penampar dia, bagi dekat dia muka. Bagi satu liang sekali. Dia tanya kita, kenapa tampar aku? Hakikatnya Allah yang menyuruh aku menampar engkau. Tuan-tuan, ini manusia yang tak tahu dia tuan-tuan. Dia tak jadi hidup dia berkat tu sebab siapa? Dia tak jadi zikir dan fikir. Dia rasa bahawa dia cerdik, bahawa dia bijak, maka dia boleh menolak mak dia, boleh menolak bapak dia, boleh buang mak bapak dia, boleh tak peduli pada bapak dia. Silakan, tapi barakah akan dicabut daripada engkau. Hati akan jadi susah. Tuan-tuan cuba tengok diri kita lah. Rasa susah hati lah, rasa tak tenteram lah ustaz. Saya rasa stres lah ustaz. Saya banyak masalah lah ustaz. Saya kalau orang jumpa saya macam tu, saya akan tanya dia, mak masih hidup? Ada. Ayah masih hidup? Dah meninggal. Ada masalah apa dengan mak dan ayah? Itu soalan saya tanya dulu.
Ada tak lawan mak dengan ayah? Ada ustaz, saya kahwin ni pun mak tak reda. Itu punca dia. Tu punca dia. Yang dapat jiran tak seronok, yang dapat kereta tak seronok. Okey, dapat kereta tak seronok. Isteri dah pesan dah. Abang, saya dah cakap pada abang banyak kali, tak payahlah beli kereta second hand. Cuba tengok sekarang, rosak tak berhenti. Asyik rosak je kereta awak tu, tak berhenti, kata dia. Kata suami dia, sebab rosak tak berhentilah abang beli. Kereta lain kalau rosak berhenti. Ya benar, faham tak faham sudah. Kereta kita rosak tak berhenti tau, rosak jalan terus. Payah cakap orang bengong ni tuan. Tuan-tuan, cuba tengok keberkatan dapat anak tak seronok. Kita selalu cakap, anak saya ni degil lah ustaz, anak saya ni melawan lah ustaz, anak saya ni saya naik pening kepala ustaz. Jangan marah anak dulu, marah pada awak dulu. Apa yang awak buat telah pada mak bapak awak? Apa yang awak telah buat? Sekarang apa yang kita buat pada orang tua kita, berbalik pada kita balik, dilakukan pula oleh anak-anak kita. Sebab itu bila datang satu-satu benda, perkara yang kita kena refer ialah mak. Bukankah benda itu disebut oleh Allah dalam Quran, washkuruli wali walidayya, hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan kepada dua mak bapak kamu. Banyak orang bantah dan dia tak nampak bantah tu pada kesan tu. Kesan dia mungkin besok, kesan dia mungkin bulan depan, kesan dia mungkin tahun depan, kesan dia mungkin 10 tahun. Tetapi kesan bantah mak bapak Allah pasti turun sebelum kita mati. Allah akan bagi kepada kita sebelum kita mati. Jadi kalau kita fikirkan kesan dia itu akan datang sebelum kita meninggal, kenapa? Apa sebab yang kita nak lawan pada mak kita? Ada 5-6 orang anak tapi tak nak bela mak dia. Datang hantar mak dia ke sekolah saya, hantar ke sekolah pondok saya. Sekolah saya ni sekolah pondok untuk warga emas. Yang paling tua 89 sekarang ni. Perempuan yang paling tua 87, laki-laki 89. Ada yang baru ni datang hantar mak dia, 2 kereta datang. Saya tanya kenapa hantar mak sini. Sebenarnya actually dia tuan, bapak kita orang sebelum dia meninggal, dia ada wasiat pada kita, dia nak wakafkan mak kita orang pada sekolah ustaz. Lagi sekali, ayah kita orang pesan sebelum dia meninggal, dia wasiat dia nak wakafkan mak kita orang pada sekolah ustaz. Saya kata, mak awak ni wakaf macam mana? Dia nak wakafkan mak dia pada sekolah saya. Tuan-tuan bayangkan, kalau setakat wakaf bata tu kita boleh terima, lagi wakaf simen ke, kipas ke, wakaf tanah, ni wakaf mak 70 lebih dia tu. Kalau 27 insya-Allah kita ejah lah, tengok mana boleh kan. Ni 77 nak wakaf tak mana? Adakah istilah ni tuan-tuan? Ingat ni cerita Nabi Maryam, apa nama, Siti Maryam ke? Nak suruh buat berkhidmat di masjid. Kadang-kadang alasan yang nak bagi supaya tak nak bela mak bapak ni, alasan dia tak munasabah tuan-tuan. Mak kita ni seorang aja, bapak kita ni seorang aja. Tang mana susahnya nak bela 2 orang ni? Tang mana susahnya? Mak kita ni makan banyak ke? Mak kita makan berapa kawah sekali makan? Dia tanya, kawah nasi ke, 8 periuk ke sekali makan? Tak, ikan setengah ekor pun tak habis. Mak ni nak makan apa tuan? Minta burger ke tiap malam? Tak. Mak teringin chicken chop. Jarang mak minta. Tak ada mak chicken chop. Kalau kita nak chicken pork, astagfirullahaladzim, asal chicken saja kata dia. Mak tak pernah minta macam itu. Tang mana yang susahnya mak ni tuan-tuan? Ada minta telekung Khadijah tiap-tiap tahun. Walaupun iklan tepi jalan tu, hadiahkan telekung. Mak tak minta. Yang dia minta ni kasih sayang kita, perhatian kita, dan apa yang kita beri kasih sayang pada dia, berlemah lembut pada mak bapak, berkasih sayang pada mak bapak, Allah balas dengan benda yang lain. Allah balas dengan keberkatan hidup, gaji cukup, rumah kecil tapi luas,
Isteri tak lawa tapi puas hati. Suami tak segak tapi baik. Anak-anak ni tak pandai tapi taat. Allah Ta'ala bagi di situ. Kereta tak baru tapi tak pernah rosak sebab tak pernah berjalan.